أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Ashraf Channel. Ting tong. Gitu. Terima baru. Okay guys. So, hari ini hari Senin lah, biasalah kita kan. Dah hari Senin ni kita cerita seram lah. Nak cerita apa lagi? Hari tu Acap ada cerita dengan korang. Acap nak berkongsi kisah tentang beberapa kisah, tak ada beberapa kisah pun. Malam ni adalah kisah tentang jengka. Aku nak tersebut gua tadi. Jengka. Jengka ni kita tahu terletaknya lokasi di Pahang. So, adalah beberapa kisah yang Acap dapat, yang Acap boleh selit dan kongsikan kepada korang. So, korang yang mungkin baru masuk, baru jumpa, Acap ucapkan selamat datang. Yang dah lama masuk, tak tekan subscribe lagi, tunggu apa tu? Tunggu apa? Tunggu MU comeback ke? Memang tidak lah. Tekan kat bawah tu subscribe. Tekan juga like dan juga jangan lupa tekan bell notification. Okay, sebenarnya Acap nak cerita dengan korang ni. Acap dah lambat tau nak pergi someplace ni, tapi tak apalah, disebabkan korang, Acap ceritakan dulu. Sekejap lagi Acap akan gerak. Okay, so kita tengok intro dulu. Let's roll it. Okay guys, kita dah roll it. Okay, sekarang kita nak berkongsi dengan korang tentang kisah yang Acap dapat ni kepada korang. Macam Acap cakap tadi pasal jengka. Okay, kita tahu kan, kawasan jengka ni memang banyak kawasan-kawasan. Apa macam tegang sangat warna sini. Macam kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan luar bandar. Dia macam kampung sikit. Sebab Acap pun sama juga. Dan punya kampung dekat Pahang, macam tu lah. Cakap Negeri Sembilan tapi kat Pahang dekat Jengka juga. So kat situ adalah beberapa kisah yang pernah dilalui oleh penduduk-penduduk lama kat situ, yang dapatlah Acap mungkin boleh kongsi dengan korang. Okey, kalau tak silap Acap, jengka ada 25 kot. Jengka 1 sampai jengka 25. So setiap jengka mungkin ada kisah dia sendiri. Tapi yang ini versi mana, Acap nak cakap dengan korang terang-terang untuk menghormati penduduk-penduduk sana, untuk tidak menakut-nakutkan mereka. Kita just random je lah. Acap akan bagi tahu macam ni. Contohlah benda tu berlaku dekat jengka 9. Contoh. Acap akan cakap benda ni terjadi di antara jengka 5 ke jengka 10. So antara satu tu lah. So harap kita jagalah each other. Alright. So untuk cerita yang pertama ni berkaitan dengan jengka 2 hingga jengka 6. Okey. Kawasan ini, kalau kita nak bagi korang bayangkan, kawasan ini merupakan satu kawasan ladang kelapa sawit yang terletak di hujung ataupun di tempat bahagian peneroka lama. Okey, dekat belah belakang sana lah. Okey. Cerita dia bermula macam ni. Dulu masa tahun awal 2004 ada seorang pakcik ni. Dia tapi sekarang dia pun dah tak ada lah pakcik tu. Okey. Dia pernah alami satu gangguan yang sangat-sangat, bagi Acap benda tu sangat-sangat creepy lah untuk dia. Sebab apa? Pada waktu tu dia baru pulang daripada tempat kerja dia. Okey. Pakcik Rahim, aku bagilah nama random, Rahim. Pakcik Rahim ni, dia ni merupakan salah seorang Pak Gad. Dia ni Pak Gad, and then biasanya pulangnya Pak Gad ni ke rumah mana ada pukul 2, pukul 3 petang tak. Biasanya dia akan balik mungkin malam, tengah malam, kalau dia orang kerja shift petang lah kan. So itulah yang dialami oleh Pakcik Rahim ni. Pakcik Rahim ni pulang ke rumah dalam sekitar pukul 1 ke 1.35 pagi macam tu. Okey. So daripada tempat kerja dia kena balik ke arah rumah dia melalui jengka tu lah. Dia duduk kat jengka yang tersebut, and then jalan untuk masuk ke jengka tu, nak pergi ke rumah dia kena macam, okey, ini masuk kan, setiap jengka kan ada gerbang dia kan. Dia masuk gerbang, dia naik bukit sikit, belah kiri, terus sikit ada ladang kelapa sawit, dia kena masuk belah kanan, and then adalah rumah-rumah dekat situ. Okey. Pakcik Rahim, kisah ni diceritakan oleh anak dia kepada aku sebenarnya. Okey. Malam tu Pakcik Rahim ni, pagi dah siap, pukul 1 mana panggil malam, panggil pagi dah. Pagi tu, kalau korang nak tahu, masa on the way Pak Rahim ni nak balik ke rumah dia, masa sampai je dekat pintu gerbang tu, motor dia dah start membobok. Tahu tak membobok apa? Dia dah
Macam nak rosak lah. So macam alamak, aduh nak rosak ke apa ni. Dia dah jam kan. Macam aduh wish, jangan buat hal. And then dia perah je throttle dia ke depan sikit. And then lepas di gerbang tu, dia punya enjin motor mati guys. So dia macam Allahu Akbar. Macam mana nak fikir ni? Aduh yai. Dah pening kepala lah. Sebab rumah dia dah dekat dah. And then dia keluar pun dia pun keluarkan phone dia pada waktu tu. Masa dia keluarkan phone dia, nak jadikan cerita, baterinya sudah kong. Biasalah tahun 2004, apa je bateri yang ada kan. Memanglah time tu bateri tahan. Kalau dah kerja 4 guard, mungkin lah kan dia lupa nak charge ke apa. Tapi tak apalah, biarkan dia. Bateri pula habis guys. So dia macam aduh nak tolak dalam ni jauh ni. Tak apalah, dia try. Rung. Urung dung 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 dung. Lepas tu, lagi motor tu dah boleh start. Dia pun jalan ke depan, naik atas bukit tu. Naik bukit tu guys, sekali lagi motor dia mati. Apa hal ni? Dia pun berhenti motor dia ke tepi, and then dia buka dia punya tangki minyak untuk check. Dia tengok ada lagi minyak. Dia suluh-suluh lah, pakai lampu suluh. Takkan tak ada torchlight kan. Ada lagi minyak. Plug ke? Tak ada pula masuk air. Aduh, pening kepala lah pagi macam ni. Ya Allah, dah lah sunyi, tak ada phone. Dia cuba lagi. Dia cuba. Tak ada apa-apa tindak balas daripada motor dia. Which is, motor dia memang dah rosak guys. Waktu tu, memang dah tak boleh start. So, pada waktu tu, dia terpaksa menolak daripada atas bukit, turun bukit, tegak lagi, lalu kelapa sawit, belah kanan baru rumah dia. So dalam sekitar 7 minit jugalah ke dalam dia punya rumah tu. So dia pun tolak. Plus guys, aku lupa nak beritahu, waktu tu bapak dia ni umur dah 53 tahun tau. So 53 tahun punya pakcik mah kan. Biasalah orang kampung memang kuat, tapi nak tolak seorang-seorang, seram pun seram lah. So dia tolak. And dia kata, masa bapak dia turun daripada bukit tu, bapak dia nampak dekat hujung jalan dia, macam contoh dia kat sini, dekat hujung jalan tu ada macam ramai gila orang kat situ. So dia pun tengok lah, ada kematian ke? Siapa pula meninggal dia terfikir macam tu kan. So dia pun macam okey lah. Dia buat tak tahu je, and then dia terus tolak motor dia, and then dia mengharap lah kan. Biasalah kalau orang meninggal kat hujung, mesti ada orang lalu lalang. Tapi masalahnya cap, waktu tu seorang pun tak ada satu motor pun yang lalu lalang dekat kawasan tu waktu tu. Dia pun tolak. Makin lama makin dekat ke arah kumpulan yang ramai-ramai tu tadi. So dia pun pergi kat sedepan tu, and then dia pun stop motor dia. Dia pun macam Assalamualaikum. Lepas tu dia orang tak nyaut tau. Masa tu ada ramai. Adalah dalam 20 ke 30 orang waktu tu dekat depan dia. Macam tengah berkumpul dekat satu tempat, tapi dia tak perasan tu rumah siapa. Assalamualaikum. Tak dijawab. So dia macam, sombong ke? Lepas tu dia pun jengah lah rumah. Ni rumah siapa? Ini rumah member dia, kawan dia lah waktu tu. Ni rumah sahak ni. Ada apa ramai-ramai kat sini? Dia kata macam tu. So dia pun pacak motor dia kat tepi, and then dia masuk kat rumah tu. Dia masuk kerja kat rumah tu, waktu tu dia nampak ada beberapa orang yang sedang berkerumun, and then ada Pak Sahak sedang berdiri dekat situ. Lepas tu dia macam, apa hal ramai-ramai ni? Dia macam tinjau-tinjau lah. Tinjau. And then salah seorang daripada dia orang tu bersuara macam ni. Tak boleh cik, Pak Rahim dah 4 hari hilang cik. Takut-takut kena bahan berimau ke apa. Macam mana cik? Kau bayang waktu tu guys, aku Pak Rahim, aku tengah tengok keadaan ni, and then ada orang cakap macam tu. And masa tu dia menyelit lagi, dia dah terdengar benda tu, dia menyelit lagi, dia tengok ada anak dia yang masih kecil, dan juga 2 anak dia yang besar, yang bujang, dan juga bini dia sedang terisak-isak menangis. Dia macam, kenapa ni? Apa yang 4 hari hilang? Dia rasa macam tu lah. Dia rasa macam, Kenapa keadaan tu jadi macam tu? So dia pun menjerit lah. Dia menjerit minta tolong. Aku kat sini. Dia kata macam tu. Tapi tak ada orang pun hiraukan dia. Time tu dia dah pucat lesi lah muka dia. Memang dia dah takut gila guys. And then bapak dia tu patah balik kat motor dia. And masa bapak dia pergi kat arah motor tu tak ada guys. Waktu tu
And then dia pun macam dah, ush, apa yang tengah jadi ni? Apa yang tengah jadi ni? Dia dah pening lah, dia dah peluh-peluh ni. So dia pun jalan ke depan lagi, dia lepas daripada rumah Cik Sahak tu, and then dia sampai dekat area apa tu? Kelapa sawit tu lah. Masa sampai kat kelapa sawit tu, Cap, bapak aku cakap dia nampak daripada arah belakang orang tengah berarak angkat keranda, bang. Dia kata kat aku lah, angkat keranda, bang. Ush, aku dah berderau-darah aku dengar macam tu. Angkat keranda siapa? Time tu bapak saya tak nak check, bang. Dia takut kat dalam tu dia, bang. Memang bapak saya huru-hara, and bapak saya lari balik sebab rumah dah dekat lah. Dia kata dia lari balik rumah, and then huru-hara, tung bagi salam. Dia, Assalamualaikum. Mencungap-cungap waktu tu, and then bapak dia pun terus pergi kat belakang beranda dia, and then dia pergi ambil macam cangkul kot nak gentak pintu tu lah kan, sebab dia rasa dia macam apa benda ni, dia tengah kena game ke apa. And then dia kata masa bapak aku pergi belakang tu, Cap, pintu rumah aku terbuka, dan bapak aku pandang kat pintu rumah aku, yang keluar tu aku lah, Cap. Aku tengok bapak aku tengok aku cakap, ayah nak buat apa dengan cangkul ni? Mal, bapak aku terus peluk aku waktu tu. Masa tu umur aku baru je 14 tahun, Cap. Aku pun blank, aku pun tak tahu apa yang jadi. Masa tu bapak aku peluk aku, menangis-nangis, tak isak-isak. Dia tanya mak aku mana. Dia kata aku kata mak aku kat dalam. And then bapak aku masuk, tengok semua benda dalam keadaan okey. And lepas tu dia terus istighfar, dia masuk mandi. Lepas mandi, mak aku risaulah kenapa kan, duk kena kejar hantu ke, kena sampuk ke apa. And then dia patah balik. And then dia pergi kat mak aku, dia cerita semua yang terjadi. Lepas tu mak dia macam serius lah, abang macam ni, abang penat kot, macam tu lah apa semua. Lepas tu bapak aku macam okey lah, penat kot mungkin kan. And then waktu tu kita orang pun beransur sebab nak tidur. And sebelum kita nak tidur, Cap, kita orang terdengar bunyi sayup-sayup, ada orang bagi salam daripada luar. Assalamualaikum. Bapak aku bangun, nak pergi buka pintu. Aku bangun, abang aku bangun, dan juga adik aku pun bangun. Mak aku tak bangun waktu tu. Assalamualaikum. Aku dengar, Cap, bunyi salam tu. Bapak aku nak pergi buka pintu tu. Tapi tiba-tiba bapak aku berhentikan langkah. Sebab apa? Ayat ni. Assalamualaikum. Jenazah ni nak letak mana ni? Jenazah Pak Rahim ni nak letak mana boleh tolong tak? Assalamualaikum. Waktu tu, Mat. So bapak aku memang time tu bergemam bulu roma, muka dia pucat, dia terus buka pintu. Dan masa dia buka pintu, guys, tak ada siapa-siapa dekat depan tu. Uish, mantap kali, Mat. Ini cerita kan. Aku pun tak tahu siapa yang Pak Rahim tu nampak dekat rumah Pak Sahak tu. And then bila dah balik rumah, ada orang bagi salam dekat luar. Dia kata ada jenazah Pak Rahim. Tapi Pak Rahim tu tak meninggal lagi. So, apa yang tengah kacau Pak Rahim pada waktu tu? And mana hilang motor dia waktu tu? And lepas tu, bapak apa ni? Si Mal ni cakap, dia cari motor bapak dia. Motor bapak dia, kau tahu tak jumpa kat mana? Dekat dalam ladang kelapa sawit. And then, bila besok tu, dia pergi kat rumah Pak Sahak. And dia bercerita balik pasal benda tu. Pak Sahak cakap, mana ada orang semalam kat rumah aku? Tak ada. Kau pergi mana semalam? So itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Mal kepada aku, yang aku boleh kongsikan kepada korang. So agak-agak korang, apa yang dia nampak dan apa yang dia lalu. Wallahualam. Yang kedua ni tentang orang yang ambil upah ngait sawit. Ini cerita dia. Dia ni dengan ada lagi seorang pekerja asing kerja dengan dia macam tu. Okay, 2 orang lah yang mengusahakan ataupun ambil upah pergi kait sawit ni. Okey. Waktu tu, Cap, dalam around pukul 6 petang, 6.30 petang, kita orang dah nak balik dah pun. Kita orang dah settle dah pun, angkat-angkat barang-barang sawit ni, and then kita orang duduk dekat salah satu tempat yang kita orang dah buat untuk pot kita orang berehat. Kita orang pun duduk. And tiba-tiba budak tu datang ke aku. Dia kata, "Mas, nak balik ke, Mas?" Sekejap lagi lah, 10 minit lagi. Lepak rehat dulu, kita punya semua dah angkat kan. Sekejap lagi, settle semua kita gerah. Tu, kita orang dua-dua terlelap, Cap. Terlelap. Sebab kan dah terlalu penat, kita orang dua-dua terlelap. Tak adalah terlelap bersama. Dia macam seorang kat kiri, seorang kat kanan lah. And waktu aku terlelap tu, Cap, aku dikejutkan dengan satu bunyi yang sangat-sangat aneh pada waktu tu. Aku tengok kat sebelah tu, Indonesia tu tidur lagi.
Man, bangun. Dah nak maghrib, Man. Kau boleh terlelap pula. Aku terlelap, kau pun terlelap. Bangun, Man. Waktu tu. So, aku pun macam dalam keadaan mamai macam tu. Aku duduk kejut orang sebelah ni. And then, aku duduk kat depan sikit. Aku tengok ke arah depan. Masa tu, aku terperanjat macam. Sebab, masa aku duduk aku ke depan sikit tu, aku tak ada tengok depan terus lah. Aku pandang bawah. And masa aku tengok depan tu, cap, budak Indonesia tu tengah berdiri depan aku, cap. Aku macam, oh, oi, bila masa kau kat aku, depan aku ni? Oi, kau ni dah nak gerak ke macam mana? Lepas tu budak tu angguk. Aku macam, okay. Aku capai baju aku. And then, aku pun jalan dengan dia, pergi ke arah lori aku. Start lori. And aku pun gerak. Waktu aku gerak tu, cap, dekat dalam lori tu, mat Indonesia ni, dia panggil nama orang tu Man Indonesia ni memang tak bercakap langsung, cap. Time tu aku dah macam seram sejuk lah kan. Sebab tak pernah budak ni biasanya bising, kaki borak. Kau penat ke apa? Kau nak tidur lalu. Kadang sampai aku kejut lah kau. Macam tu. Tapi dekat sebelah ni, dia just duduk macam ni je. Mata terbeliak, pandang depan. Aku cakap sepatah haram pun tak balas. Dan waktu tu, aku dah memang seram lah. Sampai kat satu kawasan ni, kita orang nak keluar daripada jengka ni. Kita orang nak masuk ke arah jengka ni. Aku masuk ke arah jengka tu, tiba-tiba budak ni bersuara. Patah balik. Macam tu siap. Mengemang siap. Patah balik. Kau nak patah balik? Mana dah sampai ni? Patah balik. Aku pun gigihkan diri. And then just terus masuk ke dalam jengka tu. And masa kita orang masuk ke dalam jengka tu untuk pergi hantar barang-barang sawit ni dekat arah kilang tu, aku dah sampai. Aku turun lah. Aku turun je lori tu. And then aku pergi buka yang papan dekat belakang tu. Bila aku buka papan dekat belakang tu, aku tengok budak tu tengah tidur dekat belakang sawit tu, jap. Kau faham tak? Dia tengah tidur dekat belakang seat belakang. Aku dah macam, uish. Bukan seat belakang, tempat belakang tu lah yang dia orang letak sawit. Budak tu tengah tidur atas tu. Dia turun and then dia berlari pergi depan. Tengok budak tu masih lagi duduk kat situ. And then dia pergi belakang balik. Budak tu tengah baring. Dia dah mengemang. And then dia tutup balik papan lori tu. Dia tutup papan lori. And then dia pergi depan. Dia start balik enjin lori dia. Dia tutup pintu tu. Tapi budak tu masih lagi dekat sebelah ni. Tadi aku patah balik kan. Nak buat apa? Patah balik. Aku tanya balik. Time tu dah pukul 7.45 malam lah. Aku dah patah balik ni. Kau nak suruh aku buat apa? Letak balik. Dia kata macam tu. So aku pun turun daripada lori. Aku terus lari kat tempat parking yang aku baring tadi lah, yang masa aku tidur tu. And sampai aku kat parking tu, cap, budak Indonesia tu tengah nyenyak tidur baik punya, cap. Aku pun pergilah gegau budak tu. And budak tu terperanjat, bangun. And then dia pandang aku dalam keadaan ni sangat-sangat ketakutan tau. Aku terus cekak leher dia. Aku tanya dia, Kau ambil apa tadi? Kau letak balik. Kau ambil apa tadi? Dia pun keluarkan daripada poket dia. Ada 1 shilling lama, cap. Waktu tu, time tu aku macam, bodoh lah kau ni. Kau pergi tanam balik kat mana kau letak. Dia pergi lagi. Time tu aku macam curious tau apa yang dia nak pergi buat. So aku pergi kejar dia. And then aku pergi ke arah tempat yang dia lari. And then masa waktu tu, dia lari ke arah satu pokok tau, guys. Aku tengok daripada jauh waktu tu. Aku pun takut sebenarnya. Tapi dalam keadaan aku nak tahu, aku perlahan-lahan dekatkan diri kepada dia. Kau tanam semua Kau jangan simpan satu pun Aku tak nak kau bawa balik satu pun. Kalau aku jumpa kau siap. Aku cakap macam tu. Waktu tu gelap, cap. Nyamuk tak payah cerita lah. Waktu tu dah malam, pukul 7 lebih kan. Aku cakap tadi dah nak pukul 8. Memang gelap lah suasana tu. Dan aku pun tak bawa torchlight, tak bawa apa. Yang berbekalkan lampu handphone budak tu je. And then dia pun gali. Dia angkat tahap apa dia ponggis yang tanah tu. Dia gali. And waktu tu makin lama aku try untuk makin dekatkan diri aku pada dia. Waktu tu aku pun jalan perlahan pergi ke arah dia. Mas, aku minta maaf mas. Mas, aku minta maaf mas. Itu je yang aku dengar daripada awal tadi.
So waktu tu aku sampai kat area dia, kau tahu tak apa yang aku nampak waktu tu? Shilling lama dia tu, dia macam dia ambil satu tau. Dekat tepi tu guys, ada satu kotak lama, and then dibalut dengan kain kuning. Cerita tu je kain kuning, tak faham, tak ada kain lain kan. Tapi tak apa lah. Dibalut dengan kain kuning, and then budak Indonesia ni dia macam ambil banyak tau. Dekat yang ditunjuk aku tu satu, tapi kat dalam poket dia yang lain ada lagi. And dekat tepi-tepi tu ada lagi beberapa shilling-shilling lama dekat area situ. Aku cakap, kau tanam semua balik. Sial lah kau ni ambil semua. Dia kata macam tu. Aku kata macam tu lah. And dia angkat semua, dia ponggil semua, dia tanam, dia balut, dia letak semua. Tak ada satu pun tertinggal pada waktu tu. And then dia macam, maaf mas. Bodoh lah kau ni. Okay, Kau pergi naik lori sekarang. Sebab waktu tu aku fikir, kalau aku naik lori, kalau benda tu ada lagi kat atas tu, tak pasal-pasal aku kena. Kalau aku suruh budak ni, biar budak ni jumpa, biar padan muka dia. Dia kata macam tu. Kau pergi naik lori sekarang. Kau tunggu aku kat lori. Lepas tu budak tu mulai lari. Aku masih lagi berdiri kat situ cap, ditemani dengan sunyi sepinya keadaan tu waktu tu. Aku tarik nafas aku dalam-dalam sebab aku dapat rasakan yang benda tu tak ciao lagi daripada lori aku. Dalam perjalanan budak Indonesia tu nak patah balik pergi kat lori aku just macam tarik nafas dalam-dalam. Lepas tu aku cakap, aku dah pulangkan balik ni, macam mana yang kau nak? Tolong weh, jangan kacau aku. Aku ada anak bini. Aku minta kau tak kacau aku je. Aku janji aku tak ganggu tempat kau ni. Budak tu tak tahu, aku minta maaf. And perlahan-lahan aku memalingkan badan aku ke belah kiri and slowly berjalan ke arah lori aku balik. And waktu slowly aku jalan ke arah sana tu, aku terasa ada satu angin yang datang secara kuat tau sekali. Macam tu. And waktu tu aku dah rasa memang berdiri bulu roma, memang aku seram gila. And aku dapat rasa yang dia sedang pulang ke tempat dia pada waktu tu. And masa aku langkah perlahan-lahan untuk pergi ke lori aku sekali lagi terdengar satu suara ni. Suara dia macam ni. Dah boleh balik. Dah boleh balik dia kata. And bila aku dah dengar benda Allah tu, terus berlari aku balik ke arah aku punya lori. Sampai je kat lori aku, memang berbakul-bakul lah budak Indonesia tu kena maki. Tak ada benda lain ke lah yang nak diangkat. Aku syak mungkin budak tu terjumpa ke apa kan. Dia rasa benda tu rare, dia nak jual. Kita tak tahulah kan. So macam mana pun guys, tak kisahlah siapa-siapa pun, korang ni yang tengah tengok video ni, pergi masuk mana-mana hutan, terjumpa benda-benda pelik, nak terbungkus dengan kain kuning, ada kotak klasik, janganlah dibuka. Kan, hutan ke laut ke, kau tahu je lah, benda-benda macam tu kan biasanya dibuang ke situ. So kena take note lah. Kalau bukan kita punya, jangan nak gabit sangat tangan tu nak pergi usik, nak pergi buka. Sekarang tak pasal-pasal diikut ke, dihantui ke, kau mula menyalahkan itu ini kan. Macam kisah abang ni, kesian lah dak Anip tu. Tak pasal-pasal orang lain punya hal, tak pasal-pasal dia pula yang kena borak dengan kena ikut, kena ngantor, kena pergi. So waktu tu dia pun cerita, dia hantar balik ke pesawat tu kat tempat yang sepatutnya. Dia dah hantar apa semua. Budak Indonesia tu memang dah kena maki berbakul, and after that dia tak ulang lagi lah kesilapan tu. Tapi itulah, benda tu dia kata memang jadi pengajaran yang sangat-sangat hebat untuk diri dia sendiri dan juga semua orang yang mungkin tengah tonton video ni. Alright, so itulah cerita yang dikongsikan oleh Anip kepada aku. Aku punya mic tadi tak on ke apa? Asal dia jadi macam kejap ada kejap tak ada. Sorry guys kalau tadi punya audio tu macam kurang sikit. So kita pergi story yang ketiga. Alright. Okay, so kita nak cerita yang ketiga ni. Cerita yang ketiga ni kongsikan oleh seorang Khairul. Nama dia Khairul. Okay, cerita ni agak rare sebenarnya. Sebenarnya Acap nak buat 2 cerita je hari ni kan. Tapi disebabkan Khairul ni send benda ni pagi tadi pukul 11 lebih tadi. So Acap decide untuk selitkan kisah awak Khairul ke dalam ini. Okay, tapi tak apa. Benda ni agak seram juga, tapi tak apa. Untuk tontonan korang semua, Acap buat 3 cerita malam ni. Okay guys, cerita yang ketiga ni, Khairul ni, dia plan untuk pergi hiking dengan kawan-kawan dia hari ni. Pagi tadi guys, dia bersama lagi 2 orang kawan dia, lelaki jugalah.
And pada waktu tu dekat area-area Jengka ni ada satu taman rekreasi tau guys. Memang diorang akan pergi kat situ, pergi mandi-mandi sikit, pergi hiking, pergi teroka lah apa yang ada dekat alam hutan yang berada dekat Jengka tu. Alright, nak jadikan ceritanya guys, pagi tadi masa pukul 8 lebih macam tu diorang sampai dekat tempat tu. And bila diorang sampai, keadaan hutan tu memang lengang, sunyi, sepi. Sebab keadaan dekat tempat tu biasanya dia akan riuh pukul 9 lebih, pukul 10 lebih, baru orang start datang apa semua. And then hari Senin lah guys, siapa je nak pergi hiking sangat kan? Tak ramai lah. So, menurut Khairul, dia pun masuk. Dia pun masuk ke dalam area hutan tu. And then diorang start lah jungle trekking diorang kat dalam tu sebelum diorang sampai dekat area air terjun tu. Khairul dan juga dua kawan dia masuk ke dalam hutan tu. Waktu tu diorang terdengar sayup-sayup bunyi macam, faham tak? Dia macam ada bunyi tapak kaki lebih pada waktu tu. Dia dengan dua kawan dia dah beware tau. Dah aware benda ni daripada awal lagi dia masuk. Sebab masa first dia sampai and then dia nak masuk ke dalam hutan tu, dia dah terdengar dah bunyi suara orang macam tengah berborak kat dalam hutan tu guys. Tapi dia dengan kawan dia suruh cool sebab dia ni antara macam apa? Kira hiker yang berpengalaman lah kan. So dia kata jangan panik apa semua, kita follow kita punya checkpoint apa semua, jangan gelabah sebab dalam hutan ni biasalah kan, kita dah biasa, so kita relax. Dia pun sampai ke depan. And makin lama makin nak sampai ke arah air terjun tu cap, aku terdengar bunyi orang tengah berborak ramai gila. Tapi sebenarnya kau tahu tak, kan aku cakap tadi kat dalam tu memang kita orang 3 orang je. Dekat kawasan tu memang tak ada orang. And memang dalam keadaan yang sunyi sepi tu, kita orang dengar ada orang tengah berborak ramai-ramai macam tu. Aku macam, siut lah, daripada mana kan bunyi ni datang. Time tu memang tiga-tiga ni dah terdiam lah kan, nak patah balik jauh, nak teruskan perjalanan takut. So kita orang ambil keputusan untuk jalan ke depan lagi. Okey, menurut diorang, kau jalan depan sikit, lepas dekat air terjun tu, dekat belakang tu ada satu kawasan. Okey, kawasan tu sebenarnya adalah kawasan, jap Acap cerita. Okey, bila diorang dah lepas dekat area air sungai tu, air terjun tu, diorang terus ke hadapan untuk pergi ke kawasan tersebut. And pada waktu tu geng, dia kata dia sekali lagi terdengar bunyi seperti ada orang sedang merintih, menangis, kecewa pada waktu tu. Ketiga-tiga diorang memang dalam keadaan sangat-sangat takut. Dia teruskan perjalanan ke depan. And pada waktu tu, dia nampak ada satu barisan yang sangat-sangat panjang pada waktu tu. Time tu kita orang tiga-tiga dah terpaku lah, berdiri, tegak. Sebab dekat dalam hutan tu orang berbaris. Tak pelik guys, kan? And then kita orang pun tengok dekat-dekat. And yang paling pelik pada waktu tu, yang berbaris tu semua pakaian serba merah guys. And bila kita orang dekat lagi, baru kita orang perasan itu adalah penyokong-penyokong Manchester United yang tengah on the way nak masuk ke dalam gua. Siut lah kau punya story ni kan. Aku baca lalas kena game mak, dia kata kat belakang air terjun tu ada gua. So penyokong-penyokong MU ni nak masuk lah, pergi tengok. Kau ajar lah. Tahu lah lama I troll tak. Tak boleh macam ni kan. So guys, tak ada, itu gurau je. Cerita ketiga ni tak ada pun. Okay guys, so sampai situ saja cerita Acap. Sebab Acap nak gerak ni, diorang pun dah call. Sebab Acap kena join trip yang cerita Carol ni tadi. Nak pergi masuk gua ni sekejap lagi kan. So tak boleh buat apalah. So ya, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai ke saat ni. So ya, terima kasih guys. Kita akan jumpa di video akan datang. Jangan lupa guys, follow channel kedua Acap. Yang mana tengah cari kerja ke apa, mungkin insyaAllah Acap boleh bantu kat sana. Dekat description ada link, korang boleh klik, korang boleh tengok video-video yang ada kat sana. So sampai sini saja. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Salam 50. Ciao.